Apa khabar semua? Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pertemuan kali ini. Itu membincangkan bab pertama kekeluargaan dalam Islam IDA 202. Okey. Kalau kita bercakap tentang kekeluargaan, maka kita akan melihat apa signifikan kekeluargaan tersebut. Kalau yang pertama, poin yang pertama kita nak bincangkan iaitu kesinambungan generasi muda. Kan maknanya apabila seseorang itu berkahwin, dia akan melahirkan anak. Anak inilah yang dikatakan regeneration atau generasi seterusnya, melahirkan generasi muda yang ada kualiti. Kemudian yang kedua, kemantapan dari segi akhlak. Yang mana bila kita melahirkan keluarga yang baik, maka muncul anak-anak yang baik. Kalau sekiranya kita membuat sebuah keluarga yang dikatakan keluarga yang punya masalah, maka muncullah keluarga yang tidak mempunyai disiplin yang cukup baik. Okey. Kepentingan yang ketiga yang disebut sebagai mawaddah warahmah. Apa maksud mawaddah warahmah itu sendiri? Iaitu lahirlah keluarga yang berkasih sayang. Yang mana ibu bapa menyayangi anak, suami menyayangi isteri, isteri menyayangi suaminya, sebaliknya begitu. Kemudian seterusnya kita bercakap tentang pembentukan ummah. Maksudnya melahirkan masyarakat yang punya kualiti yang cukup tinggi. Kemudian kita melahirkan yang dikatakan sebagai sosial masyarakat yang baik, yang punya kualiti yang tinggi. Nanti kita akan bincangkan selepas ini, iaitu bagaimana pembentukan masyarakat itu sendiri. Kemudian seterusnya, kepentingan yang seterusnya iaitu kita bercakap tentang silaturahim itu sendiri. Bila mana keluarga yang baik akan melahirkan generasi yang baik. Generasi yang baik inilah yang akan membentuk komuniti ataupun masyarakat yang baik. Kemudian, asas pembinaan keluarga dalam Islam. Yang pertama, kita bercakap tentang akidah, syariah dan akhlak. Yang ini kita pernah bincangkan sebelum ini, yang mana akidah, syariah, akhlak ini yang dikatakan hubungan ataupun kita bercakap bagaimana konteks pembinaan sebuah keluarga Muslim yang mesti didasari dengan ikatan akidah, syariah dan juga akhlak itu sendiri. Yang kedua, kita bercakap tentang cinta dan kasih sayang. Kerana apa? Kalau tanpa cinta, pembinaan keluarga itu tidak akan berlaku. Sama juga dengan kasih sayang. Tanpa kasih sayang, mana mungkin sebuah keluarga itu harmoni? Mana mungkin suami dan isteri dapat duduk bersama? Mana mungkin anak dapat merasakan kasih sayang daripada seorang yang bernama ibu, seorang bernama ayah? Kemudian yang seterusnya kita bercakap tentang persamaan. Nah, dalam kita bercakap tentang persamaan ini, nilai-nilai yang dikatakan hak itu sendiri, mereka akan memperolehi. Mereka akan mempunyai persamaan dalam hak tersebut. Tetapi ingat, tidak semua hak itu kita katakan sebagai equality, tidak. Tetapi pada haknya yang tentu. Isteri punya ada hak di situ. Maksudnya ada nilai hak yang persamaan yang dapat di situ. Anak dapat persamaan nilai di situ. Dan juga suami pun dapat persamaan hak di situ. Kemudian yang seterusnya kita bercakap tentang keadilan. Keadilan maksud di sini iaitu bagaimana melahirkan sebuah keluarga yang begitu adil. Ayah ataupun ibu bapa dapat memberi nafkah kepada anak. Anak sentiasa menghormati ibu bapa mereka. Dan yang terakhir sekali, mendapat jaminan sosial. Kenapa dapat jaminan sosial? Kerana apabila kita membentuk keluarga yang baik, maka masyarakat yang ada pun akan tumbuh dengan yang baik. Kalaulah keluarga A baik, B baik, C baik, secara automatik komuniti yang ada di situ terdapat jaminan sosial, tidak ada berlakunya pencerobohan dan sebagainya. Okey, kalau kita bercakap tentang makna perkahwinan, dari segi bahasa bermaksud bercampur ataupun berkumpul. Nanti kita akan bincangkan dari segi istilah supaya kita tidak memahami secara salah faham tentang makna bercampur ataupun berkumpul tersebut. Apa dia? Kalau dari segi istilah dia, iaitu ijab dan kabul. Ijab dan kabul ni akad. Aku terima nikahnya, itu yang dikatakan akad. Yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dengan perempuan. Maknanya di sini iaitu selepas melakukan ijab dan kabul, perempuan yang bernama isteri, suami dapat melakukan hubungan yang sah di antara suami dan isteri. Perhubungan seks maksud di sini.
yang diucapkan dengan kata-kata yang menunjukkan nikah atau terjemahannya. Maknanya di sini bahawa apabila diucapkan aku nikahkan di kau, makna di situ ada memberi makna nikah atau sama maksud dengannya. Contohnya kalau perkahwinan orang bisu dengan menggunakan bahasa isyarat. Okey, itu yang dikatakan sebagai makna perkahwinan itu sendiri. Kemudian kalau kita bercakap tentang dalil perkahwinan itu sendiri, kalau daripada surah Al-Quran, daripada Quran surah An-Nur ayat 32 dikatakan, dan kawinkanlah orang-orang bujang lelaki dan perempuan dari kalangan kamu dan orang-orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu, lelaki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kekayaan kepada mereka dengan limpahan karunia, kerana Allah Maha luas rahmatnya lagi Maha mengetahui. Dan jangan kita ingat bahawa ketika makna perkahwinan itu berlaku, maka seseorang itu akan mendapat ditimpa musibah kemiskinan dan sebagainya. Tidak mungkin akan berlaku. Bahkan Allah memberi jaminan bahawa Allah akan berikan keluangan rezeki yang begitu cukup hebat dan luas. Kemudian sabda Nabi Muhammad, iaitu terjemahannya, wahai golongan pemuda, sesiapa sahaja daripada kamu yang punya perbelanjaan, maknanya cukup dari segi harta, hendaklah berkahwin, kerana perkahwinan dapat menutup mata dan mengawal kemaluan itu sendiri. Maksud dapat mengawal hawa nafsu tersebut. Sesiapa yang tidak mampu hendaklah berpuasa, kerana puasa dapat melemahkan runtunan nafsu tersebut. Maka sekiranya seseorang itu tidak mampu, maka ia hendaklah berpuasa. Okey, pemilihan jodoh. Okey, pemilihan jodoh isteri. Kalau kita melihat dari segi isteri pula, bagaimana kita nak memilih seorang isteri? Perkara pertama, wanita dikahwini kerana 4 sebab. Kerana kekayaannya, ya betul. Kerana darjat keturunannya, ya betul. Kerana kecantikannya, memang betul. Dan kerana agamanya. Dari 4 pilihan ini tadi, maka Nabi mengatakan bahawa maka pilihlah yang beragama, kerana nescaya kamu akan bahagia. Kerana jaminan kualiti kebahagiaan itu kerana atas dasar agama. Bukan kerana cantik, itu relatif sifatnya. Bukan kerana kaya, itu relatif. Bukan kerana keturunan, itu relatif. Tapi yang amat penting adalah kerana agamanya. Kemudian pernah satu ketika Rasulullah SAW berkata kepada Jabir radhiyallahu anhu yang berkahwin dengan janda, maksudnya, mengapa engkau tidak berkahwin dengan gadis? Supaya kamu berdua lebih mudah saling bermesraan. Nabi pernah menegur Jabir ketika mana dia mengahwini janda. Tapi dalam hal ini bukan dilarang untuk berkahwin dengan janda. Tapi yang lebih baik iaitu mengahwini seorang yang perempuan yang masih ada gadis. Kemudian yang ketiga, berkahwinlah dengan wanita yang penyayang daripada keturunan yang banyak anak. Kerana aku suka dengan jumlah umatku yang banyak. Maka kita juga memilih kriteria yang dikatakan kriteria yang punya keturunan yang banyak anak. Okey. Kemudian pemilihan suami. Ini ada 6 kriteria. Sebenarnya sama juga dengan pemilihan isteri itu tadi sebenarnya. Ini sebagai gambaran sebaliknya kalau pemilihan suami. Pertama, mestilah beragama macam tadi. Punya harta. Ini penting. Jangan kira kalau kahwin itu tak ada harta, boleh survive. Tidak mungkin. Mesti ada harta. Tanggungjawab. Ini penting. Berakhlak. Berakhlak kepada anak, berakhlak kepada isteri, berakhlak kepada ahli keluarga yang lain. Dan juga pemurah. Bukannya kedekut. Dan yang paling penting juga iaitu sifat penyayang yang ada pada suami. Suami kepada isteri, suami kepada anak dia, ayah kepada anak. Ini yang saya maksud. Okey. Kemudian yang kita bercakap tentang aspek penting dalam perkahwinan. Ini kita bercakap tentang implementasi perkahwinan itu sendiri. Bahawa rukun nikah itu ada 5. Nak mudah nak faham iaitu apa? Kita kena faham dari konteks singkatan dia lebih senang. Mudah kita ingat. Apa dia singkatan dia? SISWA. Suami, isteri, saksi, wali dan akad. Saya ulang sekali lagi. SISWA. Siswa. Singkatan dia siswa. Ingat perkataan siswa. Kependekan daripada suami, S, isteri, I, S saksi, W itu wali, A itu akad. Okey. Suami, siapa suami? Calon suami lah. Kalau tak ada suami, macam mana nak kahwin? Sama juga dengan calon isteri. Kamu nak kahwin dengan siapa? Saya tak ada calon lagi lah. Maknanya, tak jadilah kahwin. Pasal apa? Calon isteri itu tidak ada. Okey. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga yang disebut sebagai saksi. Siapakah saksi di sini? Iaitu saksi yang mewakili perempuan, iaitu minimum mesti ada 2 orang lelaki yang dikatakan yang baik akhlaknya, okey,
yang pendengarannya bagus, ketika mana ijab dan kabul itu dia akan menyaksikan perkahwinan tersebut. Jangan pilih saksi yang orang tua contohnya, di kalangan orang tua. Kan kadang-kadang orang tua ni dia tak apa nak dengar. Kadang-kadang telinga dia tak apa nak awas sangat, jadi dia tak nak dengar, tak dengar apa yang diungkapkan oleh juru nikah ataupun wali yang mengakad nikah, kan itu. Okey. Kemudian yang keempat yang disebut sebagai wali. Siapakah wali di sini? Iaitu wali kepada si perempuan atau wali kepada bakal isteri itu. Siapa dia? Bermula daripada bapa, datuk dan bapa saudara dan juga saudara, saudara dan bapa saudara dan seterusnya. Jadi dia ada beberapa ranking, beberapa level. Paling penting iaitu bapa dan datuk yang merupakan wali kepada yang pengantin perempuan itu tadi. Ini pentingnya. Wali maksudnya iaitu anak yang bapa sah taraf kepada anak perempuan itu tadi. Kalau anak di luar perkahwinan, maka dia tidak boleh menjadi wali. Kemudian yang terakhir sekali yang disebut sebagai akad. Akad ini yang saya katakan tadi, ijab dan kabul. Masa zaman COVID ni tak adalah berpegang tangan. Dia akan hanya ni. Tapi biasanya secara lazimnya mereka berpegang tangan. Aku nikahkan dikau dengan ini dengan mas kahwin sebanyak RM120 tunai. Maka si pengantin lelaki akan menjawab, aku terima nikahnya dengan mahar yang tersebut. Maka yang diakadkan itu tadi, yang si pengakad iaitu juru nikah ataupun wali itu tadi, kemudian yang menerima akad iaitu pengantin lelaki, dan apabila dilafazkan keduanya, maka didengarkan oleh saksi bahawa perkahwinan itu sah, maka perkahwinan itu pun terjadi. Ini secara konseptual tentang perkahwinan ataupun rukun nikah dalam Islam itu sendiri. InsyaAllah nanti kita akan sambung perbincangan ini. Yang mana banyak lagi perbincangan yang kita akan bincangkan tentang kepentingan signifikan perkahwinan ini sendiri sebenarnya. Banyak yang kita tekankan, kerana isu-isu yang timbul dalam hal ini memang banyak berlaku. Kenapa? Kalau perkahwinan pasti akan terjadinya perceraian. Bagaimana undang-undang mengatasi hal ini? InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang, pada lain kali video yang lain. InsyaAllah itu sahaja, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Terima kasih.